Jadi setelah sembang-sembang, rupanya kita tahu kemudian yang orang Arab Mesir yang beratur beramai-ramai, yang bergasak-gasak tu sebenarnya mereka ni scam pelancong. Setelah menempuh jalan jam di Kairah ini, maka kami tiba di Piramid Giza. Kami memilih untuk masuk melalui pintu belakang kerana kami tidak mahu bergasak dengan kehadiran pelancong yang berada di pintu depan. Sebenarnya untuk masuk ke Piramid Giza, pintu depan ke pintu belakang ke ada jual tiket untuk masuk kedua-dua, tapi pada waktu tu kami berbincang dan saya dimaklumkan pintu belakang lebih selesa. Jadi kami datang dekat area pintu belakang Piramid Giza tu terdahulu. Tapi bila kami sampai dekat pintu belakang Piramid Giza tu, ada beberapa perkara yang pelik dan macam legit sikit lah. Sebab kita dapat lihat yang orang tempatan beratur untuk nak mendapatkan tiket, bersungguh-sungguh nak masuk Giza, sedangkan itu ialah landmark asal mereka. Jangan salah faham, saya macam ni, kita tak ada masalah pun kalau macam tu, kalau orang lokal nak melancong dan sebagainya. Cuma dia rasa sedikit pelik kerana yang datang berpusu-pusu tu macam tak nampak mereka itu pelancong. Jadi setelah sembang-sembang, rupanya kita tahu kemudian yang orang Arab Mesir yang beratur beramai-ramai, yang bergasak-gasak tu sebenarnya mereka ni scam pelancong. Maksudnya apabila pelancong datang dan kemudiannya tengok dengan queue yang ramai, jadi mereka menawarkan khidmat yang mereka volunteer untuk nak bergasak, potong queue untuk nak mendapatkan tiket, dan kemudiannya mereka jual tiket tu balik dengan harga yang berlipat kali ganda. Kiranya macam ulat tiket lah. Jadi mereka yang akan queue dan kemudiannya tolong belikan dan kemudiannya meminta upah yang lebih banyak daripada harga tiket asal. Kalau tengok beratur macam ni, bising-bising ramai-ramai kan, kadang tak boleh percaya sangat kata diorang tu bergaduh. Betul tak? Kadang macam diorang pakat nak bergaduh tu, padahal dah seluk entah dapat berapa genes tu tak tahu. Jadi kalau nak datang sini, kalau masa tak cukup, better ambil gambar daripada luar je lah kan. Nak beli tiket pun bergaduh. Kami sendiri pun yang semasa berada di hadapan kaunter dan cuba untuk nak membeli tiket pun kami berwaspada, sebab menurut cerita daripada siswa Malaysia yang guide saya ke Mesir pada waktu itu, memberitahu bahawa di kaunter tiket Piramid Giza ni lah ramai pickpocket ataupun penyeluk saku yang kemudiannya macam mencuri, sama ada menyeluk saku ataupun kalau siapa yang pikul backpack, maka mereka akan selongkar backpack tanpa kita sedar, dan kemudiannya risiko kecurian berlaku itu sangat tinggi, menyebabkan kami sangat berwaspada dengan aset-aset yang kami ada lah. Setelah melihat adegan pergaduhan dan sebagainya, dan waktu pun mungkin sedikit lewat, maka kami mengambil keputusan untuk ke pintu depan dan naik e-hailing daripada kawasan yang kami berada tu untuk pergi ke pintu depan untuk masuk ke Piramid Giza. This is a Marriott Meda House. First name Meda House. This is the first hotel in the Egypt. This one. Oh yes. It's very old. From the ancient Egyptian. Sebelum sampai ke pintu masuk tu dalam jarak 200 meter, kami perasan yang berlakunya keadaan
yang beberapa orang tahan kereta, yang mana saya dimaklumkan kemudian bahawa itu kaedah mereka nak pau duit pelancong. So kaedahnya ialah apabila kereta datang dan mereka tahan kereta, dan kemudiannya mereka akan sembang bagi tahu kata bayarlah beberapa genih ataupun beberapa pound Mesir kepada mereka tu, dan mereka akan tempatkan the best spot untuk nak parking kereta. Yang sebenarnya parking tu parking percuma. Jadi bukannya diorang jual tiket parking sebenarnya. Dan lebih peliknya ialah tempat yang mereka melakukan aksi pau duit daripada kereta-kereta yang lalu tu, depan tempat parking kereta polis. So entahlah, so terpulang pada penilaian anda lah. Okey, dah dapat tiket. Dah dapat tiket akhirnya. Datang kaunter baru punya, selesai. Sini tak jam. Tunjuk kaunter. Tengok kaunter. Tak macam tadi. Tadi macam bergaduh-gaduh semua. Negara tamadun dunia, rakyat yang tak ada tamadun. Akhirnya kami dapat masuk ke pintu depan piramid dan membuat pembelian tiket. Untuk makluman anda, tiket untuk masuk ke piramid ini, selain daripada tiket personal, saya bawa kamera, so ada tiket khas untuk kamera. Tak pernah lagi lah saya jumpa tempat pelancongan yang tiba-tiba ada tiket khas untuk kamera ni. Yang mana tiket untuk bawa masuk kamera ini sebanyak 20 genih ataupun 20 pound Mesir. Jadi kami bayarkan saja. Cuma di waktu kami bayar tiket tu, kami dapat salinan tiket individu, tetapi kami tak dapat tiket untuk kamera. Pada waktu tu saya tanya juga, boleh tak tanya dekat kaunter tu, boleh tak dirilis tiket untuk kamera? Tapi orang kaunter kata, kami tak keluar tiket untuk kamera. Jadi ini memberi satu tanda-tanda yang tak berapa nak elok sangat. Tapi setelah bercakap dengan pegawai tiket, dan mungkin kerana pada waktu tu orang ramai beratur di belakang kami, maka pada waktu tu saya hanya tawakal saja, saya hanya berserah saja dan bawa masuk kamera dalam keadaan kami dah bayar tiket, tetapi salinan tiket untuk kamera tidak diberikan. Jadi bila sampai ke kawasan kompleks piramid, kami ambillah gambar, dan ketika saya sedang merakam video, tiba-tiba kami dihadiri oleh seorang lelaki dan melarang daripada kami melakukan rakaman video. Yang anehnya, lelaki yang datang kepada kami tidak pakai uniform, tidak ada kad yang menunjukkan bahawa beliau merupakan staf dan sebagainya, tapi terus memaksa-maksa kami. Jadi dalam perjalanan tu saya melakukan beberapa perkara yang menyebabkan footage dan juga gambar-gambar masih lagi selamat. Tetapi ketika zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengutuskan Saidina Amru Al-As ke Mesir untuk menjadi gubernur menguruskan hal ehwal negara Mesir. Jadi pada satu hari, seorang rakyat mengadu mengenai isu Sungai Nil yang mengalami kekeringan. Jadi sungai ini merupakan nadi kehidupan rakyat Mesir. Jika tak ada Sungai Nil, maka tiadalah kehidupan Sungai Nil, kerana semuanya mengharapkan air daripada Sungai Nil. Jadi kalau Sungai Nil kering, maka seluruh rakyat Mesir yang ada pada ketika itu akan mati.